Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Nurhayana binti Yahya, merangkap penyelia penolong pegawai perubatan UPAP 1 di Hospital Sultan Abdul Halim, HESA, dan juga rakan-rakan sekalian. So pada petang ini saya ingin membuat satu case presentation mengenai satu kes yang saya dapat sepanjang saya berpraktikal di HESA. Okey, yang bertajuk femoral shaft fracture. Okey, sebelum tu saya memberi sedikit pengenalan. Kepatahan adalah keadaan di mana berlakunya ketidakselarasan tulang. Antara penyebab utama ialah kemalangan kerja di tempat kerja, kemalangan jalan raya dan abuse. Abuse ni lebih kepada penderaan. Info tambahan, tulang femur merupakan tulang yang terbesar dalam badan manusia. Okey. Jenis-jenis kepatahan terbahagi kepada 3, iaitu tertutup, fraktur terbuka, fraktur penuh, fraktur tidak penuh dan fraktur stres. Seterusnya, secara ringkas, kes yang saya pilih ini, latar belakang pesakit bernama Encik Am, bukan nama sebenar, umur 33 tahun, jantina lelaki, bangsa Melayu, alamat kampung Lubuk Macang, Kuala Ketil, pekerjaan kerja sendiri. Okey, kronologi kes pada 22 Februari 2023 lebih kurang pada pukul 1.17 PM, call center HESA menerima satu panggilan daripada MECC Bahiyah bahawa terdapat satu kes kemalangan jalan raya yang berlaku berhadapan Ideal Healthcare kawasan perusahaan Sungai Tukang, Sungai Petani. Saya bersama dengan PPP Faiz, iaitu staf tetap HESA, dan juga bersama pemandu terus siap siaga dengan peralatan yang bersesuaian dan bergerak menaiki ambulans SP11 ke lokasi. Sebelum kami bergerak, semua anggota perlu memakai personal protection equipment, iaitu PPE, seperti glove, apron dan face mask untuk mengelakkan daripada direct contact dengan pesakit. So perkara ini memang sedia maklum tertakluk di bawah salah satu daripada komponen primary survey, iaitu DRABCD. Dan ini merupakan daripada komponen D, danger. Setibanya di tempat kejadian, kami terus melakukan scene safety dan scene size up. Okey, kami perlu pastikan lokasi kemalangan itu selamat untuk kami, mangsa dan juga persekitaran. Okey, kami setiba di sana, memang kami dapat satu mangsa yang tengah terbaring di tepi jalan. Orang awam yang berada di situ memaklumkan bahawa mangsa telah dilanggar lari oleh sebuah kereta. Okay, aduan setibanya sana, saya terus bertanya kepada mangsa dan dia mengadu mengalami sakit yang teruk pada bahagian paha kanan. Mangsa juga dapat menceritakan semula apa yang berlaku sebelum berlakunya kemalangan. Okay. Setibanya lokasi, macam sebelumnya saya cakap sebelum ini, kita mulakan dengan D, danger. Kita kena pastikan pesakit, responder, iaitu kami sendiri dan persekitaran bebas daripada sebarang ancaman bahaya. Mangsa mengalami sakit yang teruk pada bahagian paha kanannya. Dan saya nilaikan kesakitan yang dialami Spain score 9/10. Tetapi mangsa masih sedar dan bernafas, perhidratan masih baik, kulit pink dan warm. Seterusnya R, respon ataupun tindak balas. So untuk menilai daripada komponen ini, akronim AVPU digunakan untuk menilai keterukan mangsa, iaitu menggunakan alert, voice, pain dan unresponsive. Mangsa dapat memberikan tindak balas yang sesuai berorientasikan masa nama yang betul. Saya ada bertanya mangsa beberapa soalan yang ringkas, iaitu nama, apa yang berlaku dan di mana mangsa berada, dan dia boleh menjawab dengan betul lah.
Okey, so saya anggap pesakit ini sedar sepenuhnya. Seterusnya A, airway, iaitu saluran pernafasan. Apa yang perlu kita pastikan dalam airway ni, kita kena tengok saluran pernafasan ni mangsa bebas daripada sebarang benda asing. Okey, dan saya dapati mangsa tiada tanda-tanda berlaku sekatan saluran pernafasan dan juga tiada tracheal deviation. Selepas saya pastikan benda ni, perkara-perkara ini tiada, saya terus pasangkan cervical collar kepada pesakit. B, breathing. Okey, breathing, apa yang saya perlu pastikan adalah dari segi kadar pernafasan pesakit. Dan selain itu, saya juga perlu pastikan mangsa tidak mengalami tanda-tanda yang boleh mengancam nyawa, seperti airway obstruction, tension pneumothorax, open chest wound, massive hemothorax, tracheobronchial tree injury ataupun dulu dikenali sebagai flare chest dan cardiac tamponade. Dan saya dapat mengenal pasti mangsa memang tiada 6 unsur ini. Seterusnya saya bergerak terus ke circulation ataupun sirkulasi. Sirkulasi ni apa yang perkara yang kita tengok ialah mengawal pendarahan, sekiranya terdapat pendarahan yang aktif. Dan saya dapati mangsa ini tidak mengalami sebarang pendarahan yang aktif walaupun di bahagian paha dan di bahagian anggota yang lain. Kemungkinan di bahagian paha mangsa hanya mengalami close fracture. Okey, saya juga dapati ada di tangan mangsa terdapat sedikit luka laceration wound dan saya terus balut untuk menghentikan pendarahan dan mengelakkan luka daripada jangkitan kuman. Seterusnya, komponen yang seterusnya ialah D, disability. Saya nilaikan JCS mangsa adalah 15/15. Selain pada itu, saya juga memeriksa mangsa sekiranya terdapat tanda-tanda keabnormalan lain di bahagian anggota badan seperti open fracture atau close fracture. Saya juga cek saiz pupil di antara kedua-dua belah adalah sama, iaitu 3 mm dan ia bermaksud normal. Ia juga memberi reaksi kepada cahaya. Komponen seterusnya ialah E, exposure ataupun pendedahan badan pesakit. Pendedahan badan pesakit ini sangat penting kerana kita perlu pastikan badan pesakit bebas daripada sebarang kepatahan yang mungkin kita tak dapat lihat. Walaupun mangsa ini ia mengadu sakit kepada di bahagian paha, kemungkinan juga beliau berpotensi sakit di bahagian lain. Okey. Okey, saya membuat penilaian lengkap terhadap anggota badan sekiranya mangsa mengadu merasa tidak selesa dengan mendedahkan pakaian pesakit. Di samping itu juga kita perlu juga menjaga privasi lah. Okey. Setelah itu saya melakukan lock roll untuk bahagian belakang pesakit. Walaupun pesakit tidak mengadu sakit belakang, tetapi saya beranggapan kemalangan ini impak yang tinggi. Saya terus melakukan pemeriksaan dan terus memasang spinal board untuk mengelakkan kecederaan di bahagian tulang belakang. Okay, patient management. Kaedahnya saya gunakan untuk manage pesakit ini adalah scoop and play, iaitu ia digunakan untuk mengangkut pesakit ke atas ambulan. Scoop and play ni sangat penting kerana ia menjaga privasi pesakit, mengelak orang awam mengganggu kerja menyelamat pasukan PHC, mengelak berlakunya medical legal. Sekarang kita banyak akses teknologi dan kebanyakan mereka orang awam melakukan rakaman menggunakan telefon. So lebih baik mengelakkan daripada benda ni berlaku, kita scoop and play di atas ambulan. Seterusnya, berada di atas ambulan, saya memberikan oksigen
3 liter per minit via Nasopron. Dan saya memasang spling kaki di bahagian kaki yang disyaki patah. Sesudah saya melakukan pemeriksaan vital sign dan mendapati tekanan darah pesakit adalah 134/82, kadar nadi 91 denyutan seminit, kadar pernafasan 23 kali seminit, SpO2 99%, skor kesakitan 9/10 dan CRT bawah 2 saat dan kulit pesakit pink dan warm. Seterusnya saya memasang kanula ataupun branula untuk memberi cairan normal selain kepada pesakit untuk menggantikan cairan darah yang hilang serta mengelakkan berlakunya renjatan hypovolemik kepada pesakit. Seterusnya saya membeli IM Voteran 75 mg stack kepada pesakit kerana ini akan dapat mengurangkan kesakitan kepada mangsa itu tadi. Setelah pesakit dalam keadaan stabil, saya arahkan pemandu bergerak daripada lokasi menuju ke Hospital Sultan Abdul Halim. Sepanjang perjalanan, pemeriksaan vital sign pesakit diperiksa dari masa ke semasa. Dalam perjalanan juga, saya menggunakan GERN ataupun two-way radio communication untuk bagi melaporkan status pesakit, rawatan awal yang telah kami lakukan ke atas pesakit dan triaging pesakit, dan memberitahu pihak call center ETA ataupun estimate time arrival kepada call center HESA. Setibanya di kecemasan, saya terus melakukan case presentation kepada pegawai perubatan di unit kecemasan apa yang saya telah lakukan, dan mereka membuat keputusan untuk triage pesakit kepada red zone. Itu sahaja yang saya ingin sampaikan, dan selebih apa yang buruk daripada saya sendiri dan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.